tetapi dia mempunyai satu wadah, satu platform untuk orang muda bercakap. Sebab itu saya katakan, selain daripada Parlimen Belia, kalau kita nak bagikan suara kepada orang muda ini, saya selalu mempersoalkan dalam Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, kenapa tak ada seorang bawah 40 tahun? Dalam pelbagai Suruhanjaya yang dibentuk sekarang, kenapa tidak ada anak muda? Apakah tidak ada anak muda yang hebat bawah 40 tahun boleh kita berikan ruang? So sebab itu harus usaha-usaha ke arah itu harus dilakukan. Okey, kita berhenti sekali lagi. Bila kembali nanti kita bagikan cadangan yang lebih konkret. Kalau tadi kita dah mula dengan cadangan Parlimen Belia, kita dah nampak struktur, mekanisme, cara dibentukkan dan macam mana kita nak buat lebih inklusif. Maknanya orang yang bukan politik pun boleh masuk dan di manakah ruang-ruang mereka, dan selepas tu dia nak jadi apa. Jadi mereka akan nampak satu yang lebih jelas, ya, boleh, ya. Lepas ni kita berhenti rehat sebentar, kembali selepas ni. Kita minum dulu, ya. Sabtu ini, Perspektif Kita bersama Syed Faradino Omar. Kadang-kadang kita buat benda kecil, orang lain boleh kata serata-rata dunia semua orang buat benda yang sama, tapi bila saya buat akan digembar-gemburkan. Once you masuk, sebenarnya tanggungjawab itu datang. Mau tak mau, aku tak tanggungjawab, tak tanggungjawab. Kan tak mau pun kita datang juga, kan. Kalau dia dah jadi artis, tak perlu hipokrit. Berani buat, berani tanggung. Benda ini akan menjadi bola dalam kabinet, bukan kabinet menteri saja, kabinet dapur di rumah bersama juga. Setiap Sabtu jam 9 malam di Astro Awani, berita segenap dimensi. Anak puan mungkin mengidap demam denggi. Denggi? Sesiapa yang digigit nyamuk Aedes, pembawa virus denggi, boleh menghidap demam denggi. Jadi, cara yang terbaik untuk mencegah denggi ialah menghapuskan nyamuk Aedes dan menghalang pembiakan. Hapuskan Aedes, cegah denggi. Julai, Gala TV Plus membawakan episod istimewa sempena memperingati pemberhentian Michael Jackson, wajah pop dunia. We miss him so much. All his stuff on my iPod. Bersama tetamu undangan khas dalam memberikan perspektif tempatan. Gala TV Plus istimewa Michael Jackson, Ahad 6.30 petang di Astro Awani, berita segenap dimensi. Ya, kita ada 5 minit lagi nak cakap pasal Parlimen Belia ni. Tadi dah cadang, sekarang kita nak bagi nampak jelas kan, ya, bentuk dia bagaimana tu. Kalau saya rasa sudah tiba masanya kita tidak boleh memilih yang inilah ketuanya ni, timbalan lah dan sebagainya, maka ia akhirnya berunsur politik, populariti, kemudian adalah pula nak beli undi dia dan sebagainya, ambil hati dan sebagainya. Tapi sampai masanya dia jadi macam kilang idea. Maka idea tu, sampai idea tu paling bagus lah harus kita raikan. Ni pandangan orang tua, pandangan orang muda. Saya lihat begini. Kita sebenarnya, saya selalu percaya bahawa kalau kita nak cakap benda dalam bangunan Belia, saya cakap banyak kali, dia kena cross sektoral. Dia kena bersifat merentasi sektor. Dan di Malaysia kita ada, saya tak pasti masih ada tidak lagi, jawatankuasa kabinet mengenai Belia, yang dulu dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri, dan dalam itu adalah anggota-anggota kabinet yang bertanggungjawab dalam isu-isu pembangunan Belia. Now, kalau kita ambil inilah jawatankuasa kabinet dan lepas tu mengenai Belia, dan juga kita bercakap soal cross sektoral, pendekatan yang cross sektoral itu, saya katakan begini. Katakan sebagai contoh, Belia yang terlibat ataupun persatuan-persatuan ataupun NGO yang terlibat dalam Belia, persatuan Belia itu KBS. Dia ada 40 di bawah MBM, itu dinamakan 40 nama di situ. Wanita umpamanya, apakah NGO yang bekerja dengan wanita muda umpamanya, diberikan satu kuota 10, 15, 20 orang. Environment umpamanya, mungkin boleh namakan 10 atau 15
NGO dan mereka pilih wakil mereka di situ. Ekonomi, pembangunan usahawan sebagai contoh. Kita bercakap soal agama sebagai contoh, JAKIM, ataupun kita bercakap apa-apa kementerian lagi kan. Dan kerajaan kena setujulah, katakan umpamanya dia akan ada katakan 100 NGO ataupun 150 NGO yang akan mewakili. Dan mereka ini yang akan menduduki dalam parlimen itu, parlimen belia itu, dan mereka akan bercakap banyak isu. Boleh bercakap isu environment, boleh cakap isu keusahawanan, boleh bercakap isu agama, kerana komposisinya itu pelbagai, dan ini yang akan meraihkan ataupun menceriakan parlimen belia itu sendiri. Dan masih boleh dibuka kepada mereka yang walaupun berada di luar untuk memberikan idea, dan mungkin orang luar tu yang tak suka sangat dengan bagus, dan akhirnya tapi ini yang apa yang saya setuju dengan Datuk Sabri tadi. Mungkin kita katakan at large, maknanya kita open katakan 50 umpamanya anak muda yang berminat nak duduk situ, bagi nama, ada satu sistem mekanisme SMS ke ataupun web ke apa untuk dipilih umpamanya. Saya bersetuju dengan parlimen belia ni, tetapi persoalannya, satu persoalan yang tertanya-tanya dalam minda saya lah, bagaimanakah pemilihan wakil belia untuk berada dalam parlimen belia itu. Kerana kita tak boleh melepas kota, bagi saya kita tak boleh pada kota, kita harus buka kepada keseluruhannya. Siapa seseorang yang berstatus belia yang mampu untuk kehadapan, dan mereka ini diberikan peluang, sama ada dilantik, tapi dilantik bagi saya tak kena dengan caranya. Bagi saya ia dipilih secara undian melalui SMS, melalui semua orang lah, tak kira lah belia ke tak belia, semua lah bagi saya. Sebab kita parlimen belia, bila kalau parlimen ia mesti diundi. Dan apabila diundi, mereka berada dalam parlimen dan mereka akan debate. Dan tidak ada wujudnya satu pengurusi, timbalan pengurusi, setiausaha dah tak perlu dah bagi saya. Kalau dalam parlimen open space, seorang saja yang menjadi facilitator, dan yang lain mereka speaker, tidak sebagai speaker, seperti pegawai daerah ke, seperti YB Exco ke, seperti menteri besar ke, dan mereka itu akan debate di dalam satu pentas yang sama, dan mereka akan bercakap dalam apa juga isu-isu, perkara-perkara yang penting, dan cadangan itu akan dapat daripada parlimen itu, dan cadangan itu harus dihantar terus kepada pihak kementerian. Yes, bagi saya itu pandangan saya. Itu bagus untuk Datuk Sabri Cik. Itu isu. Saya rasa isunya balik pada apa yang sebutkan tadi. Saya rasa itu isunya sekarang, bagaimana sama ada kita nak gunakan NGO, kita nak buat direct election. Itu boleh kita fikirkan. Isunya ialah kita nak cuba accommodate, nak cuba dapatkan seberapa banyak suara belia yang boleh. Kerana akhir sekali suara ini yang akan pergi kepada kerajaan, dan kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan belia, terus dapat diambil tindakan. Sekarang belia tak puas hati, dia pergi ke mana? Facebook. Pergi ke blog. Kenapa tidak kita wujudkan satu channel yang mana duk update 5 minit sekali dalam Facebook. Terus kawannya ada tempat untuk bercakap. Saya ada seminit tinggal. Kalau kita ada wujudkan parlimen belia, why not kita tubuhkan satu adun belia? Sebab kita ada dua, parlimen dan juga adun. Why not kita letakkan satu adun belia? Adun tu merangkumi kepada kerajaan negeri, dan parlimen itu berada di peringkat persekutuan. Maka kita mempunyai dua mekanisme untuk menggerakkan participatory demokrasi dan kita mempunyai dua mekanisme, yang mana dua mekanisme ini boleh memberikan satu platform kepada belia-belia ini untuk berhujah, memberikan idea, dan apabila idea itu diguna pakai, maka dia akan rasa appreciate, dia akan rasa dihargai. Tapi satu tambah macam JC dia JC bila dia jadi senator tu, dia guna di depan nama dia senator. Ini bagi pengiktirafan kepada anak muda. So saya rasa ini juga boleh kita fikirkan. Apa pandangan anda tentang parlimen belia? Hantarkan maklum balas anda kepada kami melalui email kami tertera di kaca TV anda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat malam, kita jumpa lagi malam esok. Parlimen belia.